Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sidang penulis sekalian? Salam Ramadan al-Mubarak. Hari ini dah 23 Ramadan. Apa khabar dengan Ramadan kita? Okey tak Quran? Okey tak tarawih? Okey tak sembahyang jemaah? Kan? Hari ini dah 23 Ramadan, 7 hari lagi insya-Allah mudah-mudahan kita sampai ke penghujung Ramadan dan kena kejar sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan Ramadan kali ini dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Seperti biasa anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada petang ini iaitu ayah kenapa masih ragu. Sidang penulis sekalian, umum mengetahui bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan kehidupan sepanjang dan selama-lamanya. Dan apatah lagi bila cakap soal mendidik anak, mendidik keluarga, Al-Quran dan Al-Sunnah sepatutnya, sewajibnya dijadikan panduan. Namun, masih lagi berlaku di kalangan masyarakat yang merasakan bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah ini, Al-Quran hanya untuk dibaca, untuk ditahu terjemahan dan cukup sekadar itu, khatam, habis. Khalas, tutup Quran. Sunnah adalah hadis-hadis untuk kita ketahui apakah amalan-amalan sunnah yang perlu dibuat. Namun sebaliknya, Quran sepatutnya kena ambil sungguh-sungguh dan hari ini ibu dan ayah kebanyakan, tak semua, masih ada di kalangan masyarakat yang menggunakan logik semata-mata cukup. Cukuplah, ini dah belajar, ini dah belajar, boleh hidup selama-lamanya. Nah, untuk itu petang ini kita akan kupas isu ini, bagaimana Al-Quran memandu isu yang dikatakan bahawa ayah jangan ragu, ayah kenapa masih ragu. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini yang berbahagia Dr. Muhammad Suki Osman, pensyarah Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Doktor? Ya, Alhamdulillah. Sekali lagi 23 Ramadan, Ya, Alhamdulillah. 7 hari berbaki. Uh, Apa misinya? Misinya memburu Lailatul Qadar. Subhanallah, terbaik Doktor. InsyaAllah. Ya, seterusnya berbahagia Ustaz Zulkifli Mat Yatin, Qari daripada Lembaga Zakat Selangor. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat seadanya. Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, ayuh sidang pertukaran, ayah buka Quran Suratul Sajadah. Kita akan tadabbur sama-sama dan kita akan pendengarkan terlebih dahulu menerusi ayat yang ke-22 hingga 24. Ustaz Zulkifli, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, selama mana mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Sidang penulis sekalian, merujuk kepada ayat yang ke-23, antara poin terpenting adalah Al-Quran merupakan panduan, petunjuk dan tak ada keraguan padanya. Baik, kita akan lihat lebih lanjut sinopsis perbincangan kita pada petang ini menerusi VT yang disediakan.
Salah satu benda yang menjadi keperluan seorang bapa, khazanah yang diberikan kepada anak adalah pendidikan. Jadi di situ pendidikan yang kita nak kena nampakkan adalah kitab dan sunnah Al-Quran. Itu benda yang jarang kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Kita lupa yang sebenarnya kita ada satu benda yang sangat besar yang kita kena berikan kepada anak-anak kita, warisan daripada Rasulullah SAW. Yang penting adalah untuk kita mendidik anak-anak kita memahami apa tu kitab, apa tu sunnah. So yang tu kita kena utamakan. Kan kita duk pesan anak-anak kita, jangan tinggalkan Quran, kena baca Quran hari-hari, apa semua tu. Itu pesanan kita sebagai ibu dan bapa. Tapi kita lupa pesan kat dia, faham Al-Quran tu. Sebab once dia faham Quran, di situ dia akan dapat visi agama yang ada dalam Quran. Bila kita bagi Quran kepada anak, bukan kita sekadar suruh dia membaca. Sebenarnya adalah untuk dia represent sebahagian daripada khuluqin azim. Disebut dalam Quran tu sebagai khuluqin azim, akhlak yang mulia yang nak dipersembahkan. So kenapa kita kena bagi anak-anak ni agama? Sebab agama adalah cara hidup. Agama itulah yang akan mengepung dia. Di situ ada syariat. Syariat ini syarak jalan. So jalan yang macam mana dia nak ikut? Kita pegang kepada satu hadis yang Rasulullah nampakkan. Pembinaan anak ni melibatkan 3 fasa. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga lah. Jadi kita ada, kalau ambil umur dia sampai 21 tahun. 7 tahun pertama tu adalah proses pendidikan akhlak. Kemudian 7 tahun kedua ada proses, Allah kata, ajar anak kamu solat ketika umur 7 hingga 10 tahun. So hari ni kalau betul-betul kita nak jaga anak kita, make sure kita didik mereka dengan kefahaman agama datang daripada Quran, Al-Quran yang datang daripada kitab Allah wa sunnah Rasulih yang jelas. Bukan lagi kita hanya bersangka-sangka, bukan hanya kita jadi orang yang ragu-ragu, tak. Kita kena jadi orang yang sangat jelas dengan apa yang kita sampaikan kepada anak kita. So kalau kita sendiri tak jelas, macam mana anak-anak nak jelas? Sebab dalam Quran suruh kita jadi seorang imam. Imam yang macam mana? Imamul Mubin. Jadi imam yang mampu untuk menjelaskan dengan balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas. Barulah kita dapat menjadi orang yang jadi di kalangan-kalangan orang-orang yang mampu untuk membawa kepada agama yang jelas, insya-Allah. Sebenarnya semuanya bermula daripada ilmu. Ni cerita balik pada ilmu balik. Basic dia. Sebab daripada ilmu yakin datangnya ainul yakin. Daripada ainul yakin datangnya hakul yakin. Tu Allah sebut dalam Quran. So ainul yakin, keyakinan kita tu bukan berdasarkan sangka-sangka. Masalah ibu dan bapa hari ni adalah banyak bersangka-sangka. Dia sangka dia dah buat baik. Dia sangka dia dah ajar anak dia Quran. Okey, aku dah bagi Quran, engkau dah khatam Quran. Dah habis khatam Quran ni, buat kenduri lah kan, bagi pulut kuning apa semua kan. Kita dah assume, okey anak aku dah Islam. Sebab apa? Dah ajar dah Quran ni. Tapi kita pernah tak ambil tahu? Dia tahu tak? Dia faham tak apa dia baca? Kita sebagai ibu dan bapa faham tak apa kita baca? So kita sendiri kena question diri kita. Kita sendiri faham tak apa yang kita baca sampaikan kepada anak-anak kita? So balik kepada kefahaman. Kerana dengan ilmu dia akan menghilangkan keraguan. Kita memilih antara dua. Nak ajar anak-anak agama ke nak ajar anak-anak akademik? Kita banyak, tak apa ni, ajar akademik ni kita boleh bagi dia jadi doktor, engineer apa semua. Tapi kita lupa basic kepada pembangunan dia nak jadi doktor, doktor yang beragama, doktor yang berakhlak. Engineer yang berakhlak. Kan? Nak jadi pomen kereta yang berakhlak. Kan? Nak jadi pilot kapal terbang, berakhlak Al-Quran. Nak jadi nurse yang berakhlak Al-Quran. So semua tu kena kembali balik kepada Quran. Sedang sekalian, figura ayah yang kita bawakan untuk episod kali ini iaitu Encik Muhammad Syauqi bin Hassan. Beliau merupakan pengasas bersama Rumah Pengasih Warga Prihatin, dan amat menarik perkongsian beliau tadi. Pertamanya adalah kena rasakan dan kena memperakui bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan hadiah daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila hadiah itu bukan saja hadiah, bukan tengok saja, baca dan faham, dan akhirnya barulah ia boleh menjadikan ia sebagai satu visi kehidupan. Kerana apa? Islam, way of life. Agama, Islam adalah cara hidup, dan siapa yang nak kena mula dulu? Ayah kena mula dulu.
Dan bila ada ilmu, sangkaan-sangkaan yang logik, yang tidak ada kebenaran, pasti akan terhakis. Baik, Doktor. Melihat kepada figura tadi, Encik Syauqi kongsi tentang misi, tentang bagaimana falsafah fundamental beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah ini, dan apa yang beliau aplikasikan itu boleh katakan contoh yang sangat baik, amat baik. Dan juga merujuk kepada suratul Sajdah ayat yang ke-23 tadi, Allah gambarkan bahawa jangan ada keraguan pada kitab ini. Apakah mesej yang disampaikan berkaitan dengan tajuk kenapa ayah masih ragu? Silakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hafiz, Ustaz Zul, qari kita, dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita saya nak mengulas tentang apa kaitan ayah, adakah masih ragu kan? Tadi dibacakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil, ayat 23 surah As-Sajdah. Yang pertama sekali, kalau kita merujuk kepada kitab tafsir, antaranya yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa ayat ini Allah Ta'ala menyatakan walaqad atayna Musal kitab. Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Kitab apa? Kitab Taurat. Dan kita tahu Nabi Musa dapat kitab Taurat, Daud dapat kitab Zabur, Nabi Aisyah dapat kitab Injil, dan Nabi SAW dapat Al-Quranul Karim untuk menjadi panduan. Dan fala takum fi miryatin min liqa'ih, jangan kamu rasa ragu. Dan kata Ibn Abbas, maksud ragu di sini untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan sungguh pun Nabi bertemu dengan Nabi Musa pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Dan kata Al-Hasan pula mengulas ayat ini, menyatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam dikurniakan kitab Taurat. Maka Nabi Musa menghadapi cabaran, dugaan. Ada orang tak setuju, maknanya menolak, tak terima, tak beramal dengan kitab yang diturunkan. Begitu juga Nabi SAW menerima Al-Quran. Dan Nabi juga menghadapi situasi yang sama, iaitu mendapat tentangan. Orang ragu dengan Quran, tak percaya dengan Quran, tak beramal. Kalau tak percaya, macam mana nak beramal kan? Kadang-kadang baca Quran pun sekadar baca, bukan baca ibadat, tapi baca adat. Berbeza baca ibadat, baca adat ni. Baca adat ni bagi saya ialah apa? Dia baca tu sebab orang pakai baca, dia baca. Sebab adat ni merujuk kepada kebiasaan yang dilakukan oleh orang. Memang ini adat yang baiklah baca Quran kan. Tetapi kalau dia baca di atas dasar ibadat, maknanya dia nak menghayati ayat Quran tersebut. Dan bila nak menghayati, sudah tentulah datang daripada keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau datang daripada keraguan, kalau masih ragu lagi dengan isi kandungan Quran, ataupun dia pun tak nak tahulah apa yang Quran sebut, sebab ada orang ada orang dia menyangka lah Quran ni cerita 1400 tahun dulu. Kita zaman sekarang ni zaman moden. Takkan apa-apa sikit nak rujuk Quran. Zaman teknologi. Zaman teknologi, kita naik sampai ke bulan. Takkan nak rujuk Quran lagi. Quran cerita apa? Dia sendiri tak tahu apa itu Quran cerita apa. Sebab itu kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, mula-mula sekali. Mula-mula. Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah bagi kunci siap-siap lah. Daripada awal lagi. Kan? Zalikal kitab. Itulah Quran, Al-Kitab. La raiba fih. Tiada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Bagi hidayah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ menunjukkan pada kita, kalau kita betul tak ragu dengan Quran, kita bukan sekadar nak baca Quran macam yang disebut oleh sahabat kita tadi.
Tetapi kita juga nak menghayati Quran, nak mengamalkan Quran. Kita benar-benar yakin, maka kita akan dalami, kita akan kaji apa isi dengan Quran untuk kita ambil ayat tersebut untuk menjadi pedoman dalam kehidupan, terutama sebagai ayah. Sebagai ayah yang menjadi pemimpin sekeluarga masuk syurga ni, sudah tentu nak kena ada asas yang kukuh. Asasnya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Doktor. Cuma Doktor, hari ini masih lagi lah kita cakap tentang Quran ini sebagai pedoman, As-Sunnah ini sebagai pedoman, paduan, kena pegang sungguh-sungguh. Sehingga Nabi pun dah sebutkan, pegang sungguh-sungguh Quran, Sunnah, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Cuma hari ini, ibu dan ayah merasakan bahawa seolah Al-Quran dan Sunnah macam doktor kata tak relevan. Kan? Tak sama. Dah 1400 tahun, 1400 tahun dah tinggal dah pun. Hari ini Quran nak cerita pasal perubatan, dia pun tak jumpa. Nak cerita pasal apa pembangunan, nak cerita pasal teknologi, nak cerita pasal sains, nak cerita pasal macam-macam lah, masak ke apa sebagainya, tak ada Quran. Dan ibu bapa rasakan bahawa Quran ni hanya ritual semata-mata, ibadah semata-mata. Dan apa isu sebenarnya yang berlaku di kalangan ibu bapa hari ini yang sehingga kan tindakan sedemikian berlaku? Baik, terima kasih. Saya nak menjawab soalan ini, saya teringat kepada orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu dia suruh anak-anak dia pergi mengaji Quran. Dia tak kata pergi belajar Quran, dia kata pergi mengaji Quran. Sampai sekarang perkataan itu digunakan, mengaji Quran. Cuba kita fikirkan, perkataan mengaji itu apa asal usul perkataannya? Dalam konteks bahasa Melayu lah kan. Okay. Mengaji itu makna daripada kaji. Mengkaji. Jadi di situ menunjukkan pada kita bukan sekadar kita nak baca Quran. Tapi kita nak mengkaji Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang kata, oh mana ada sains dalam Quran? Sebab dia tak kaji. Kalau dia kaji, ada sains dalam Al-Quran. Ada. Dan saya menulis satu buku saya. Buku tajuk dia Mukjizat Al-Quran dalam konteks bahasa dan sains. Jadi saya masukkan ayat-ayat. Memang dah 1400 tahun dulu Allah menceritakan, pada hari ini sains baru jumpa. Teknologi baru jumpa. Maknanya kita tak kaji. Bila kita kaji, kita jumpa. Astronomi ada dalam Quran. Matematik ada dalam Quran. Psikologi ada dalam Quran. Pendidikan ada dalam Quran. Bahkan bukan sekadar itu. Apa yang disajikan oleh Al-Quran berbentuk sesuai sampai bila-bila. Apa yang pemikiran kita ni sementara, sekejap aja. Berubah-ubah. Quran tak berubah. Sebab apa? Kesesuaian yang ada dalam Al-Quran itu, ianya bukan sekadar di atas dunia saja. Dunia sampai ke hari akhirat. Maka dengan sebab itu, pentingnya kita, di samping kita baca Quran, nak bagi khatam ni hujung Ramadan ni kan. Alhamdulillah kita ucap tahniah bagi orang yang dah khatam Quran. Kita nak juga ambil kesempatan untuk momentum untuk kita mengkaji ayat Quran. Untuk kita menghayatinya daripada kepahaman kita yang sebenar-benarnya. Di situ barulah kita akan ada feel. Kita ajar anak kita pun, kita ajar pun, seronok baca Quran tu seronok. Sebab kepahaman itu yang lahir daripada pengkajian, pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih Doktor. Saudara sekalian, dapat kita fahami bahawa bukan sekadar mengaji itu baca. Kena kaji sungguh-sungguh. Al-Quran sangat relevan. Dalam Quran segala-galanya ada. Kalau tak jadilah Al-Quran itu sebagai panduan. Allah tak sebut la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya Al-Quran itu. Baik, kita akan rehat seketika. Kita akan berjumpa selepas ini. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.
Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, terima kasih ayah, terima kasih ibu, terima kasih seluruh keluarga. Pastinya anda bersama kami, yang kita sajikan adalah bagaimana kita nak mencari solusi menerusi suratul sajadah agar kehidupan kita sentiasa dipimpin dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Bertepatan dengan tajuk hari ini, bagaimana kita nak kaitkan bila mana ayah masih ragu. Ingat bahawa ini adalah misi yang sangat besar. Bila mana kita yakin sungguh-sungguh bahawa akidah kita panduan amik daripada Al-Quran, dan kita pastikan Al-Quran itu tak ada keraguan padanya, bila mana kita ambil ia sebagai panduan, kita akhirnya kita akan masuk kerangka kedua, kita akan sujud kepada Allah. Ini yang kita nak. Kita akur, kita akui, kita sungguh-sungguh ikut perintah Allah, membuatkan kita sujud sebelum kita tersungkur. Kita tak nak masuk neraka. Kita nak semua ayah tolong pimpin ayah, pimpin isteri, pimpin anak-anak anda, pimpin seluruh keluarga masuk syurga Allah agar kita sujud ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Untuk itu, saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana Al-Quran memandu menulis surah Yunus ayat yang ke-94. Ustaz Zul, dipersilakan. Minasyaitonir rajim. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ustaz Zul, berlaku hari ini ibu bapa yang menswastakan ajar Quran kepada anak. Sedangkan tanggungjawab asas itu adalah ayah mesti mula dulu. Kan? Pergi ngaji. Hantar pergi ngaji. Bagaimana Ustaz melihat situasi ini? Adakah ayah tu kena juga ngaji? Ataupun cukup swasta kan tak mampu, tak apalah, biarlah anaklah ngaji Quran. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fiz. Saya suka pada satu hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi berbalik pada soalan Ustaz Hafiz tadi, memanglah sebaiknya kalau boleh semua ibu bapa ini menguasai dan boleh mengajar Quran dan cuba membawa apa yang ada dalam Quran ini dalam pendidikan anak-anak. Maka saya rasa itu satu kepuasan yang lebih. Namun kita tak boleh nafikan dengan cabaran sebagai seorang bapa mungkin ada kekangan-kekangan yang menyebabkan istilahnya mungkin macam Hafiz kata tadi, swastakan. Tapi bagi saya itu sekurang-kurangnya adalah usaha yang baik, satu tindakan yang baik agar kita memastikan anak-anak kita sentiasa mendapat pendidikan Al-Quran, dan mudah-mudahan itu juga sebahagian usaha yang baik yang kita boleh teruskan untuk memastikan Quran dan anak kita itu sentiasa bersama, Ustaz Hafiz, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Cantik perkongsian tu, maknanya swasta pun tak apalah. Tak apa. Yang penting usaha tu boleh teruskan. Betul. Tapi tak apa Newton, nanti janganlah tak apa selama-lamanya. Betul. Kan? Mestilah ayah juga berusaha. Betul doktor? Okey, baik. Doktor, kita bincang panjang lebar betapa Al-Quran itu sangat relevan. Dan sepatutnya ayah, ibu jangan kesampingkan Al-Quran dalam mendidik anak-anak. Tapi hari ini kita tengok pendidikan moden lebih mendapat tempat pula. Kan? Satu mungkin yang kita kata mereka tak mengkaji. Dan bagaimana kita nak beritahu, apa motivasi supaya kita nak beritahu kepada penonton di sana bahawa Al-Quran ni kena ambil sungguh-sungguh, kan? Tak ada beza. Maksud saya tak ada beza tu adalah ia juga sangat relevan dan sangat ke depan pendidikannya. Dan bukan ke belakang pun. Bukanlah kata Quran ni untuk orang Arab, Al-Quran bukanlah untuk baca saja, tetapi ia betul-betul menjadi satu motivasi bahawa ambil sungguh-sungguh Quran ni, jadikan panduan dan model pendidikan kepada anak-anak. Silakan doktor. Baik, terima kasih.
Sebelum itu ayat yang dibaca tadi, saya nak ulas sikit lah. Ya. Ayat itu dalam surah Yunus Allah Ta'ala sebut fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una alkitab min qablik laqad ja'aka alhaq min rabbik fala takun minal mumtarin. Baik. Iaitu sekiranya kamu merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada kamu, iaitu Al-Quran. Dalam tafsir Al-Jami' li-Ahkam Al-Quran menyatakan bahawa hadzal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad ghairuh. Khitab ini memang kepada Nabi, tapi maksudnya kepada selain daripada Nabi. Sebab takkan Nabi nak ragu dengan Quran. Betul. Nabi tak pernah ragu dengan Quran. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW untuk memberitahu kepada golongan mereka yang engkar kepada Quran itu, kepada golongan kufar, iaitu bila mana mereka engkar kepada Al-Quran, mereka fi syakkin, mereka syak, mereka ragu-ragu, maka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik. Tanyalah orang yang baca kitab sebelum kamu. Golongan Yahudi yang baca kitab sebagai contohnya, yang mereka juga ada kitab, kan? Jadi maknanya di situ nak menunjukkan bahawa kitab Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala, dia datang daripada Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau dalam konteks tadi persoalan, dia fokus kepada dia kata Quran ni tak moden lah. Nak ambil yang moden-moden kan. Yang moden-moden ni. Quran tak moden, tak up to date dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat, tak moden kat mana? Cuba lihat bagaimana kebangkitan, kehebatan sains dan teknologi. Cendekiawan, sarjana yang menjadi pengasas kepada perkembangan teknologi sepanjang zaman terdiri daripada ulama-ulama Islam yang bermula dengan Quran. Di bidang perubatan, di bidang astronomi, di bidang kaji zoologi contohnya, di bidang geologi, di bidang fizik, di bidang kimia, di bidang matematik, di bidang kita dengar ni Khawarizmi masih diingat, Ibn Sina masih diingat, Ar-Razi dan juga Ibnul Haytham. Berbagai lagi yang begitu hebat teknologi mereka, sains mereka, modennya mereka, sampai orang hari ini mengambil daripada mereka. Ada seorang pakar barat, doktor bedah otak, yang saya pernah baca lah satu kenyataan. Doktor bedah otak ni, dia kata apa? Kalau bukan kerana Ibn Sina tu, barat sampai sekarang pun masih lagi berada dalam kegelapan. Tiba-tiba kita hari ni bangga dengan mereka, kita lupa kepada cendekiawan Muslim ni yang mereka itu bermula dengan asas Quran. Semua hebat, orang-orang hebat dulu, cendekiawan Muslim, memang mereka bermula dengan Quran. Dan saya pernah hadir satu, dulu dah dibuat di Museum of London, dibuat satu pameran pengiktirafan, iaitu 1001 Muslim Invention. 1001 rekaan ciptaan daripada orang Islam. Mereka mengaku, barat hari ini mengaku, tiba-tiba kita ni yang patut berbangga dengan orang Islam, berbangga dengan sumber Al-Quran dan Sunnah itu, tiba-tiba kita pergi patah balik pula berbangga dengan barat semata-mata. Dia tak salah nak ambil yang barat, benda baik ambil lah, tapi jangan sampai tolak Quran. Jangan sampai tinggalkan Quran. Sedangkan barat pun kaji, mereka pun ambil Quran, aspek-aspek tertentu, cuma mereka tak mengaku aja. Kan? Jadi maknanya itu satu persoalan yang perlu diberi perhatian, nak mengembalikan balik keyakinan kita. Jangan ada kesangsian, jangan ada ragu, bahkan nak kena betul-betul percaya kepada kalamullah al-mu'jiz, yang mempunyai kalamullah yang mempunyai mukjizat itu. Subhanallah, saya kira ini dah sampai masanya. Mengaji itu bukan baca, kena kaji. Habiskan proses tu, doktor. Kan? Okey, baik. Saya kira penonton di luar sana tak sabar-sabar nak tahu. Kita dah bincang panjang lebar tentang macam mana supaya tak ragu pada Quran. Kita dah letakkan substan yang kuat bahawa banyak firman Allah ajar kita pada hari ini bahawa Quran tu tak ada keraguan padanya. Oleh itu petang ini, doktor, saya kira dah sampai masa untuk kita kongsikan apakah tips. Kan kita dah bincang panjang supaya supaya kita ni dalam diri kita
jangan ragu pada Quran. Quran sangat relevan. Apa semua segala bentuk ilmu ada dalam Quran. Dan dalam konteks pendidikan anak, ayah tengah tunggu ni, apa tips nak didik anak mereka. Quran kata apa? Supaya mereka extract petang ni, buat terus supaya Ramadan ni semua duduk diam-diam kat rumah sementara tunggu iftar ni. Anak-anak dengar, ayah nak beritahu 1 jam sebelum ni, ini tips dari Quran. Silakan. Baik. Kalau kita melihat pada ayat Quran, Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Quran. Untuk apa? Untuk bagi hidayah kepada manusia. Jadi hidayah tu kena ambil intipati isi kandungan Quran. Jadi ayah ni, si ayah ni duk tunggu ni kan. Ayah sebelum belajar anak, ayah dulu nak kena start. Kan? Ayah dulu nak kena belajar kan. Mengenal apakah hidayah atau intipati yang ada dalam Quran untuk dia mendapat sesuatu. Wal furqan, dan Quran juga membezakan antara hak dan batil. Jadi dia kena tahu. Sebab kadang-kadang orang kita ni, dia bagus satu orang kita belajar Quran nombor satu. Pertama dia akan belajar daripada awal alif ba ta apa semua kan. Sekarang ni iqra ba ta dan sebagainya. Habis baca Quran dia boleh baca. Habis kat tu je. Tidak ada kesinambungan apa yang selepas itu. What's next? Adakah Quran tu dibaca je? Lepas tu habis senyap macam tu. Sebab tu kita kalau belajar sekolah pun, kalau kita belajar kat sekolah, kita belajar ABC. Belajar mengeja, boleh baca lancar. Lepas tu, habis kat situ je. Tak. Lepas tu kita nak faham paragraf ni apa. Belajar pula untuk summarize kan, buat ringkasan pula. Sebab nak bagi faham. Tapi mengapa kat Quran kita belajar, dah boleh baca, selesai. Separuh je. Nak lebih sikit, buat taranum sikit. Lepas tu habis dah. Kan? Habis kat situ je. Kat mana kepahaman kepada Al-Quran itu sendiri? Kat mana penghayatan kepada Al-Quran itu? Maka ini perlu dipupuk kembali. Perlu dilihat apakah peranan yang rupanya kita tinggal peranan itu. Dan Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Allah dah bagi tahu dalam Quran kan. Jadi maknanya kita tinggal. Maka kita sebagai ayah, inilah kita nak bawa anak-anak kita ke syurga dengan kita seluruh family kita ke syurga, maka kita berusaha bukan sekadar dah alhamdulillah dah baca Quran dah boleh cantik dah, kemudian kita memahami Al-Quran, kita nak mentadabbur ayat suci Al-Quran dengan penghayatan yang sepenuh-penuhnya. Sebab Allah Ta'ala sebut afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur ayat Quran, menghayati Quran? Maksud tadabbur tu nak ambil intipati yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Ataupun kata Allah, hati mereka sudah terkunci mati. Ini yang kita tak nak. Jadi mudah-mudahan ayuh kita semua ayah ni kan, dan di rumah pun ayah juga, sama-sama ayah ni, kita ambil responsibility, tanggungjawab ni untuk kita mendampingkan diri kita dengan Al-Quranul Karim dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Terima kasih. Maknanya tindakan pertama, dekatkan diri dengan Quran. Baca Quran, tadabbur Quran, terjemahan dia. Jangan buat seorang-seorang, ajak keluarga buat sama-sama. Doktor, kita dah sampai penghujung. Sedikitlah mungkin nasihat untuk kita concludekan, kesimpulkan perbincangan kita pada petang ini. Silakan doktor. Kesimpulannya, kalau kita berdamping dengan Quran, kita akan dapat kemuliaan daripada Allah. Cuba lihat, sebab apa Ramadan ni begitu hebat? Sebab Ramadan Allah turunkan Quran, maka Ramadan jadi hebat. Mengapa Lailatul Qadar tu hebat? Sehingga digandakan 1000 bulan pahalanya. Kerana Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Jadi kalau kita nak hebat, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, belajar Quran, berdamping dengan Quran sungguh-sungguh, dan arti kata sebenarnya besok ni di akhirat, Quran akan menjadi peguam bela kepada kita, akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Subhanallah. Terima kasih doktor. Baik. Sampai sekarang kita dah sampai penghujungnya, dan untuk itu kita silakan doktor bacakan doa, mudah-mudahan Allah berkati perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Zul, Doktor, atas perkongsian kita pada petang ini. Saudara sekalian, Alhamdulillah kita dah sampai penghujungnya. Suka saya berpesan kepada geng-geng tadarus. Saya kira ada yang dah habis, ada yang dah khatam, ada yang 2 kali khatam. Gunakan kesempatan berbaki yang ada ni, walaupun dah khatam Quran, baca terjemahan, tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan ia menjadi satu lagi momentum semangat untuk kita misi memahamkan Al-Quran, menjadikan panduan sepanjang zaman sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Kepada si ayah, ingat, ayah kena mula dulu faham Quran, baca Quran, belajar Quran, jadikan Al-Quran sungguh-sungguh sebagai panduan kehidupan. Didiklah keluarga anda dengan Quran. Macam mana? Kena belajar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebab di antara kamu ialah orang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa.